Yang kedua, kita ingin berwakaf ke dalam tabung, tapi tabung tu tulis wakaf dan sedekah. Macam mana ya Ustaz boleh ke wakaf dan sedekah masuk dalam tabung yang sama? Ini antara perkara yang saya selalu sampaikan kepada ahli jawatan kuasa masjid, dan juga mudah-mudahan perkara ini juga akan ada satu usaha untuk disampaikan garis panduan. Saya juga pernah sampaikan secara peribadinya, saya pernah sampaikan kepada beberapa pihak, termasuk juga Jabatan Agama, supaya masjid dan surau, setiap masjid dan surau dibuat satu garis panduan dalam menguruskan harta wakaf. Harta wakaf ni harta begitu sensitif. Dia tak boleh main-main bab wakaf ni. Wakaf ini, satu orang bila wakafkan hartanya, harta itu bukan jadi milik siapa, bahkan jadi milik Allah. Orang yang dibenarkan guna, orang yang disebutkan dalam wakaf tu. Sebagai contoh, saya wakafkan rumah ni untuk anak yatim, sebagai contohnya. Maka anak yatim pun tak boleh kata bahawa ini rumah ni milik saya. Tapi dia boleh guna, berhak untuk guna. Tapi milik rumah tu siapa punya? Rumah itu selama-lamanya akan menjadi milik Allah Ta'ala. Kalau orang tu bagi kepada Jabatan Agama sebagai pengurus wakaf. Tapi pun harta wakaf itu bukan milik sesiapa, milik Allah. Sebab itu satu orang bila wakafkan hartanya, apa hukumnya? Harta wakaf ialah menjadi milik Allah. Tapi orang yang boleh guna tu, dia boleh guna. Sebagai contoh, dia kata saya wakafkan dia untuk orang tahfiz, untuk pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz berhak guna, tapi pun bukan dia kata di rumah saya. Rumah tu milik Allah Ta'ala. Kalau diberikan kepada, sebagai contoh, macam contohnya kita ada pihak MAIS, pihak Jabatan Wakaf di Negeri Sembilan. Kalau diberikan kepada Jabatan Wakaf ialah pengurus kepada harta tu. Kadang-kadang perlu ada pengurus, sebab kerana kalau benda itu diberi macam tu saja, tak ada orang nak urus. Tapi juga tak ada siapa pihak boleh kata ni saya punya. Kan dia kata ini saya punya. Macam masjid ni wakaf. Tak ada orang kata walaupun dia bina masjid dengan duit dia tak boleh kata bahawa ni saya punya. Okey, apa kita berbalik pada soalan, dia kata kadang-kadang wakaf, tabung sedekah dan wakaf sama. Sepatutnya sewajarnya pihak masjid dan surau ambil berat perkara ini. Sebab itu tabung perlu dibezakan. Perlu dibuat garis panduan. Mudah-mudahan perkara ini ada juga tindakan daripada macam saya ceramahkan di MAIS, daripada pihak MAIS, dan juga insya-Allah adanya disampaikan kepada pihak atasan dalam bahagian agama, iaitu diberikan garis panduan. Masjid dan surau ambil berat cakna. Kalau buat tabung wakaf kena bezakan dari tabung lain. Satu lagi tabung sedekah, tabung infak. Ini tak apa, satu tempat. Tapi tabung wakaf kena ada khas. Ada dua tabung paling kadang-kadang yang biasa ada di masjid, dan dua-dua tabung ini sangat sensitif, bahaya. Ini perlu diambil berat. Dua tabung. Pertama, tuan-tuan dan puan, tabung wakaf. Yang nombor dua ialah tabung anak yatim. Dua harta ni tak boleh main. Tabung wakaf tak boleh campur dengan duit wakaf, tak boleh campur dengan duit lain. Perlu dinikan. Bahkan setiap pusat pengurusan organisasi, kadang-kadang ada orang datang, dia kata saya nak wakafkan. Sebab itu duit wakaf ni kena asing, tak boleh campur dengan duit lain. Kerana wakaf ialah milik kekal. Dia tidak boleh pada benda yang mana boleh hilang, maksudnya benda tak kekal atau habis. Contoh orang dia kata dia ada air. Saya wakafkan air tak boleh wakaf, air habis. Air ni habis. Cawan wakaf boleh. Macam Sayyidina Osman, beliau wakafkan tu perigi. Perigi tu wakaf. Air tu ialah digunakan ni, tapi yang beliau wakafkan tu perigi sebenarnya. Tapi air tu diambil dari perigi tersebut. Cuma yang diwakaf tu sebenarnya perigi. Jadi wakaf ini ialah harta yang kekal. Maka kerana itu, bila satu orang tu buat wakaf, maka perlu dibezakan tabung wakaf dengan sedekah. Banyak berlaku ialah kadang-kadang kerana ini masalah, kerana tidak belajar ilmu ataupun tidak ambil berat dengan masalah ini, kadang banyak masjid dan surau mereka punya tabung wakaf dicampurkan dengan tabung sedekah. Ini masalah. Tabung anak yatim campur sekali. Sebab itu tabung wakaf bezakan. Jadi masjid bagi contohnya buat tabung wakaf. Ini tak campur duit lain. Satu lagi tabung sedekah atau infak ataupun khairat. Itu boleh. Satu lagi jaga-jaga juga tabung anak yatim. Sebab harta anak yatim ialah ditegaskan dalam banyak ayat, di dalam beberapa ayat Quran dan juga dalam hadis. Kerana itu tak boleh main-main dengan harta anak yatim. Jadi soalan dia ialah boleh ke wakaf dan sedekah masuk dalam tabungan sama? Jawabnya tak boleh. Maka sewajarnya dipisahkan.
Dan sebenarnya perkara ini ialah perlunya ada garis panduan daripada pihak atasan, terutamanya disarankan juga kepada pihak MAIS, boleh adakah perkara tersebut. Perlu dibuat garis panduan berkenaan dengan harta wakaf ni. Kerana kadang-kadang pihak Masjid Astro diorang tak tahu. Maka boleh ada bimbingan mengenai perkara tersebut. Saya juga pernah sampaikan kepada beberapa sahabat saya dalam Jabatan Agama supaya garis panduan dibuat. Tapi saya tak pasti adakah benda tu ada tindakan atau tidak. Mudah-mudahan akan datang ada. Kadang-kadang Masjid Surau diorang tak tahu. Kadang-kadang sampaikan. Kalau selagi tak sampaikan, mereka tak, mungkin tak ada orang cakna perkara ini.